الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين. اللهم ارحم مستضعفين منا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita syukur pada Allah Ta'ala mana kita sudah pun berada di dalam suatu bulan yang baru, iaitu bulan Rabiul Awal. Adalah suatu bulan yang mana umumnya kita dikenali sebagai bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bulan peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang membawa benda yang membawa suatu ke seronoknya pada umat Islam apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad malaikat membawa rahmat pada dunia, pada alam. Alhamdulillah, apabila dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala hantarkan Al-Quran, hantarkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran Allah Ta'ala hatta ni sebagai Quran yang membawa penuh dengan barakat. Allah Ta'ala hatta Quran ni, dan Quran membawa keberkatan hidup, dan membawa keberkatan hidup di dalam dunia, dan keberkatan hidup membawa kepada akhirat. Dan Quran adalah kewajipan Quran kita dengan Quran ni liyadabbaru ayatih. Besar sekali selain daripada tadabburkan ayat, ialah liyadabbaru ayatih, tadabburkan ayat. Sebab tu kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman salafus salih, ya, tidak timbul di kalangan mereka orang-orang yang hanya baca Quran hanya daripada taqaq, la yablu hanajirahum. Quran tak masuk dalam hati, bahkan Quran duduk ditekak saja. Sebagaimana di zaman kita ni banyak Quran, banyak belajar Quran, hanya Quran duduk ditekak saja. Itu usaha baca saja, tidak usaha memahami. Bahkan mari satu fikrah, satu pengajaran, satu ajaran, kita tak boleh nak mengajar, tak boleh nak mengaji Quran selalu. Dan kita tak pandai nak mengaji Quran, kita kena mengaji ilmu-ilmu alat-alat lain lagi. Dah kena mengaji ilmu alat dulu. Lepas tu bila nak sapa kita reti alat supaya nak memahami Quran. Nah, kena mengaji ilmu usul tafsir, kena mengaji ilmu balaghah, kena mengaji ilmu apa ni qawaid, sarah, kena mengaji kakah. Dan kita ni dia orang panggil orang awam, orang biasa ni supaya kita ada kereta dan mutu tu lah. Dan apabila kita mutu punah, kereta punah, tak kena pergi ngaji teknik dulu kita ni. Tak, kita pergi kedai dia. Ya, pergi kedai dia buka dah. Dia beki, dia tahu dah bomo dia tahu. Nah, sebab tu bukan semua tu yang mesti kena dok reti kena mengaji dulu baru boleh nak mengaji Quran. Nah, kerana semua tu ulama mari tafsir belakang dah.
Ya, bagi siapa yang pandai baca, dia baca beberapa tafsir. Lebih lagi tafsir yang mu'tabarin, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir-tafsir yang lain lagi yang mu'tabar dalam dunia Islam ni baca supaya kita dapat memahami Quran. Jadi alhamdulillah saya pilih baca ayat yang Allah Ta'ala membongkar Quran ni, bongkar orang Quran ni dapat membuka rahsia-rahsia golongan-golongan yang terbesar di zaman yang ada mereka hidup belum pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan Yahudi dan golongan Nasara. Quran ni satu buah kitab yang cerita dia raya habis. Dan semenjak daripada permulaan dunia sampai akhir dunia dan lepas pada dunia ni, Quran juga raya. Tidak ada kitab yang lain yang dapat rayak benda yang tak berlaku lagi, tapi Quran sudah cerita. Quran sudah cerita benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku dan benda yang akan berlaku. Sebab itu apabila kita dapat memahami isi Al-Quran dan Allah Ta'ala membongkarkan dua sifat manusia yang terbesar, iaitu golongan Yahudi dan golongan Nasara. Golongan Yahudi dan Nasara ni belum datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap duduk dalam keadaan perbalahan semenjak daripada zaman lepas pada Nabi Musa. Golongan Yahudi, golongan Bani Israel yang dipesakai daripada anak cucu Nabi Ibrahim, iaitu daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Bani Israel. Dan Allah Ta'ala menurunkan Nabi Daud kitab Zabur, golongan Bani Israel. Tak turun pula daripada Nabi Musa kitab Taurat, golongan Bani Israel. Dan Nabi Isa juga golongan Bani Israel, tetapi membawa kitab Injil. Semua tu Bani Israel, tapi membawa kitab yang berlainan di segi syariat, tetapi serupa di segi akidah. Dan Nabi kita dibangkit di kalangan bukan Bani Israel, dibangkit di kalangan Quraisy yang membawa Al-Quran yang serupa di segi akidah tapi tak serupa di segi syariat. Maka perbalahan Bani Israel dengan orang Nasara, padahal sama-sama Bani Israel, tetapi golongan agama yang berlainan. Dan ini agama Yahudi, ini agama Nasara. Maka dua-dua ni saling orang panggil berlaku peperangan. Dan akidah mereka berlainan, pegangan mereka berlainan di antara Yahudi dan Nasara tentang Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi mengatakan Isa anak kepada perzinaan Maryam, anak zina. Orang Nasara mengatakan Isa anak Allah Ta'ala, anak Tuhan. Sebab tu dua ni saling berlaku peperangan di zaman mereka lah, perang laku pembunuhan dan sasaran yang berlaku terhadap Masjid Al-Aqsa. Kerana situlah mereka saling berebut Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Kerana nabi-nabi, anbiya diturunkan dan dipilihkan di kalangan Bani Israel yang bertapak di Palestin, di bumi Masjid Al-Aqsa. Nabi Isa sendiri beranak di Bethlehem dari Palestin. Maka berlaku peperangan, berlaku cerobohan, berlaku bermacam-macam sehingga membunuh di antara nabi. Mereka membunuhkan nabi sebagaimana mereka membunuhkan Nabi Yahya. Bani Israel membunuhkan Nabi Yahya. Dan usaha juga nak bunuhkan Nabi Isa alaihissalam, sehingga Allah Ta'ala akad Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Allah Ta'ala akadkan Nabi Isa dan akan diturunkan akhir zaman untuk membunuhkan Dajjal. Sebab tu Allah Ta'ala rayak dalam ayat yang kita baca dalam semaya saat ni, golongan Nasara yang mereka usaha untuk nak membinasa dan meruntuhkan Baitul Maqdis. Dan Allah Ta'ala memberi gelaran mereka ini adalah orang yang zalim sekali. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang usaha dan menegah manusia daripada sampainya masjid Allah
akan masjid Allah Ta'ala, ayuzkara fiha ismuhu, sebut nama Allah, supaya nak sampai masjid untuk menyebut nama Allah Ta'ala, wasa'a fi kharabiha, dan usaha untuk nak membinasakan masjid. Ayat ini ulama mengatakan bahawa ayat ini terkena ataupun Allah Ta'ala cerita kena kepada golongan An-Nasara, sebagaimana tafsir Imam Ibn Katsir dan tafsir Mujahid dan Ibn Abbas mengatakan An-Nasara, orang Nasara. Karena orang Nasara, Baitul Maqdis adalah tempat ibadat pada asalnya bagi orang Yahudi. Golongan Rahbaniyin semenjak daripada Nabi Yaqub turun dengan anak cucu dia dan menjadi satu kemoncak kebesaran bagi daulah Bani Israel pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, orang panggil Bani Israel siapa kemoncak, dapat menguasai, dapat memerintah dunia, bahkan ala dunia dan ala jin. Nabi Sulaiman bukan sekadar dunia, bahkan manusia dan jin dan segala binatang di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Nah, jumpa Raja Balqis di negeri Yaman yang sembah matahari, Nabi Sulaiman hatta selalu surat, waktuni muslimin, mari aku muslimin, hatta surat so masuk Islam. Besar, tidak ada kekuasaan di zaman itu lebih daripada kekuasaan Nabi Sulaiman. Apabila timurnya Nabi Isa AS, dan Isa membawa satu ajaran agaknya, kerana orang Yahudi mengatakan bahawa ajaran Isa bertetangga dengan ajaran Yahudi yang mereka sakai oleh tok nenek mereka, yang mereka telah ubah kitab Taurat mereka sudah ubah Taurat. Sebenarnya serupa ajaran di antara Isa, di antara Musa, di antara Zabur, di antara Sufi Ibrahim, semua ajaran sama, iaitu datang daripada Allah. Dan ajaran Isa ialah ajaran membawa rahmat. Dan Isa ni Nabi yang Allah Ta'ala, Nabi dan Rasul, Abdullah wa Rasuluhu, yang Allah Ta'ala jadi dia ni tak serupa dengan manusia biasa, kerana diperanakan Isa dengan keadaan tidak ada bapa. Satu imtihan, satu cubaan, satu ibtila Allah Ta'ala kepada Bani Israel tentang keyakinan mereka terhadap kudrat Allah Ta'ala. Tetapi mereka telah lontar dan makna mencemarkan Nabi Isa dengan mengatakan Isa adalah anak zina. Lepas itu berlaku peperangan di kalangan, dan orang yang jadi sasaran pada zaman itu adalah orang Bani Israel di kalangan anak cucu Nabi Isa, Hawariyun, dan orang yang pengikut Nabi Isa. Kerana kekuatan pemerintahan pada di zaman Nabi Isa adalah jatuh di bawah Bani Israel, kasar Roman Bani Israel yang memerintah negara-negara Palestin di zaman itu. Maka satu masa lepas pada Nabi Isa, mereka setiap masa berlaku pertempuran. Sehingga satu masa di zaman Bukhtanasir, Raja Roman Babylon ni, Raja Roman Majusi, Raja Roman ni pada asal mereka Roman, beragama Kristian, tapi orang panggil dia ada banyak nikah dia. Nah, banyak nikah dia, dan ada setengah di kalangan mereka orang Nasara, golongan yang tidak beriman, dan Nasara Kristian tapi tidak beriman. Ada golongan Nasara yang memang berpegang di atas dasar agama asal, dan mereka ini tempat ibadat mereka ialah Baitul Maqdis. Ya, mereka datang Baitul Maqdis bagaimana kita datang. Dan golongan asal agama Nabi Ibrahim yang datang kepada Mekah, mereka juga datang kepada Baitul Maqdis. Tetapi terdapat golongan orang-orang Nasara yang tidak beriman, mereka sekat jalan, sekat tak sewi masuk beribadat di dalam Baitul Maqdis, dan usaha untuk nak memusnahkan Baitul Maqdis. Peracur Baitul Maqdis yang siapa pada masa Bukhtanasir itulah mereka peracurnya Baitul Maqdis. Bakar, dia tahap babi, dia tahap bangkai, benda-benda cemak apa semua lepas di dalam Baitul Maqdis. Peracur Baitul Maqdis kerana dibawa oleh Bukhtanasir dan disokong oleh orang Nasara yang ada hidup di Palestin.
Itu sejarah yang telah disebut oleh ulama-ulama mufassirin sebagaimana Ibnu Katsir dan semua. Tetapi zaman kita, di zaman itu orang Nasara yang usaha nak peracurkan Baitul Maqdis. Tapi zaman kita ni orang Yahudi yang usaha nak peracur Baitul Maqdis. Orang Yahudi zaman kita ni usaha nak peracur Baitul Maqdis semenjak daripada ia dapat menguasai tahun 1927 ni, dia dapat menguasai Palestin yang Britania pakat dengan Amerika, pakat dengan dunia-dunia Eropah, tuliskan satu perjanjian, perjanjian Wa'd Balfour di Camp David. We Palestin di bawah tangan orang-orang Zionis iaitu Yahudi. Zionis ni orang Yahudi yang bagi satu aliran Zionis. Walaupun di kalangan orang Yahudi asal, mereka tidak mengaku Zionis ni bukan di kalangan Yahudi, bukan akidah orang Yahudi. Sebab orang Yahudi hidup bersama dengan umat Islam beribu tahun. Yahudi yang berpegang dengan asal agama dia dan asal ajaran yang sudah diubah dah pun tidak seperti mana Zionis yang ada di Palestin ni, yang ada di Israel ni. Dan mereka ada lagi orang Yahudi yang berpegang di atas asal agama dia, bukan agama asal belum ubah dah, mana asal agama Yahudi yang sudah diubah dah, tetapi orang panggil tidak seperti Zionis ni. Nah, Zionis ni orang panggil satu aliran baru dan yang panggil akidah dia sangat buruk terhadap umat Islam. Tetapi di zaman kita orang Yahudi usaha nak putus Masjid Al-Aqsa, kerana mereka berkeyakinan dan akidah mereka berpegang bahawa mereka mesti membinakan satu binaan kebesaran orang Bani Israel, atau Israel ni nak kembali kepada kebesaran semula seperti mana zaman Nabi Sulaiman. Mereka akan bina nama dia Haikal Sulaiman. Nah, kerana sejarah bukti bahawa di sini adalah bumi Israel, dan bumi ini bumi yang Allah Ta'ala telah pilih bagi Ardul Mi'ad, dan dia adalah Sya'bullah Al-Mukhtar, satu golongan manusia yang Allah Ta'ala pilih. Sebab tu Yahudi dan Nasara mengatakan wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan bahawa orang lain tak boleh masuk syurga, mereka Yahudi Nasara. Ini semenjak pada akidah ni semenjak belum ada Nabi kita datang. Apabila Nabi kita datang, Nabi rakyat dan Nabi tanya mereka, dan mereka masih berpegang bahawa syurga ni milik mereka. Maka Allah Ta'ala raya tilka amaniyuhum. Nah, ini adalah duga ataupun cita-cita saja, angin-angin saja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa dalil. Tidak ada dalil mereka. Nah, maka apabila Allah Ta'ala ayat sejarah ni kembali pada asalnya orang Nasara, dan di zaman kita adalah orang Yahudi, maka di zaman Nabi kita SAW orang yang zalim juga menyekatkan Nabi sampai kepada Masjidil Haram ialah di kalangan orang Quraisy. Dan di kalangan orang Quraisy yang belum nak masuk Islam, mereka juga menyekatkan Nabi kita tak saya masuk Masjidil Haram. Maka golongan lagu ni adalah wa man azlamu mimman, adalah golongan yang zalim. Maka berlakunya dan lepas daripada keluarnya panggil satu undang-undang baru itu, undang Tok Sri Wi Azhar di dalam PK ni, berlaku kebakaran. Dan kadang-kadang kita berasa kata ini adalah membawa satu kebaikan, dan umat Islam mujurlah kerana bakarnya Israel. Tetapi sebalik kebakaran menjadi satu bala besar terhadap umat Islam di Palestin. Dan kita kena tengok sebalik. Memanglah itu adalah satu membawa kerugian kepada orang Yahudi, tetapi kerugian itu membawa satu tindakan balah yang mereka akan balah lepas pada ni. Sehari Maret, 2 hari Maret telah perakat dah Kaswang Kalahum dia, Muteri Kalahum dia perakat dah kata kita lepas pada kebakaran ni kita akan buat penyiasatan, dan mana-mana pihak yang terlibat di dalam kebakaran ni kita akan halau keluar daripada Israel, dan kita akan peluahkan nikum orang Yahudi. Ini adalah peluang kita. Sebab benda ni kau tengah nak berlaku tu, ada orang dewey kelak dah kata
boleh jadi pengkan orang Yahudi. Jadi pengkan dia sendiri untuk nak peluahkan nikum orang Yahudi. Tanah-tanah yang dipenuhi oleh pohon kayu di bukit ini, dia akan peluah dan dia akan buat baru. Dia di segi duit tak kena kacau. Di segi ekonomi dunia tak dia duit. Semakum Zionis Yahudi ni di segi ngoperaman tak kena besar. Nak banyak mana. Walaupun negeri kecil, negeri Israel bukan luar. Nah, tetapi di segi ekonomi dunia tak dia. Mana dia akan halal. Lepas pada ni dia akan banyak di kalangan orang-orang Arab yang boleh sancat Israel dah. Arab Israel orang panggil. Banyak Arab Israel boleh sancat Israel. Orang Arab yang duduk di Baitul Maqdis, duduk di kawasan lama orang panggil. Yang mereka ini akan dihalau tubik dan diganti dengan orang-orang Yahudi. Dan pahak bakar mereka akan bina semula. Orang panggil keluar lebih pada dulu lagi. Nah, lebih pada dan akan tindakan balas kuat lagi kepada orang-orang Palestin. Kerana orang Yahudi, Allah Ta'ala ayat dah perangan dia, walan tardan kal yahud walan nasara. Orang Yahudi tak reda sama sekali. Bukan kata lepas bakar, oh ya khabar, oh tak boleh, kita tak boleh buat apa Palestin tengok, kita kena bakar. Dah, dia tak ada yakin mula benda tu. Dia tak ada yakin, tak ada takut Tuhan mula benda tu. Kerana dalam akidah dia mesti membunuh orang Palestin. Dan itu adalah perintah Tuhan dia. Perintah Allah Ta'ala untuk membunuh orang Palestin dan membinakan haikal Sulaiman di Baitul Maqdis. Itu akidah dia. Dia tak ada jejah dengan bakar api. Bukan kata bakar api dia takut tak buat daripada Palestin. Bukan kau tak mahu dahsyat. Kerana yang dia yakin bahawa ini adalah usaha orang Palestin untuk bakar dia. Sebab tu bahaya. Dan kita akan tengok lepas pada ni. Dan sebab tu beda terserihat dia mana talangkan kasuang kalahu dia tu beda. Kerana ada orang wikra dah. Dan setengah boleh jadi daripada usaha orang-orang Yahudi. Orang Yahudi boleh buat belaka. Sama ada nak bunuh ke dia apa boleh. Sama ada nak bunuh siapa sahaja boleh. Supaya nak raksa ungkar dia. Ungkar lap dia, ungkar Zionis dia untuk nak besar ni, dia boleh. Ya, sebagaimana dia khijah bagi dia. Dan khijah la tanah berkhijah, tak tanah pun ya khijah. Dan untuk nak putus umat Islam. Ya tak Yahudi Nasara ni walaupun mereka ni berlainan akidah dan sepanjang sejarah ni berlaku peperangan di antara Yahudi Nasara, tetapi apabila timbulnya Islam mereka pakat. Apabila timbulnya Islam bagi zaman kita ni mereka seolah-olah dua beradik capur tangan baik molek untuk nak perkacaukan orang Islam. Dan kerana apabila timbulnya Islam rutuhnya Yahudi dan Nasara. Makna Yahudi Nasara duk bawah beribu tahun. Duk bawah pemerintahan dunia Islam apa ni. Hampir-hampir beribu tahun yang mereka tak boleh nak bangun sebagaimana mereka dunia yang belum pada datang Islam, mereka lah yang saling gile jadi orang meretah dunia. Tapi bila timbulnya Islam mereka rutuh. Betul, apabila rutuhnya Islam mereka kena pakat. Kalau mereka balas pada dulu, Islam akan naik semula. Sebab tu buat dia pakat dan masing-masing pakat capur tangan molek dan untuk nak putus dunia Islam. Ini jelaslah bukti kita tengok oleh dunia lah ni, bukti jelas. Bukan sekadar Yahudi Nasara, bahkan dia plan pula. Dan dia plan tahu jadi agama hak dulu Islam sendiri itu agama Syiah. Yang asal tu baik pada Yahudi. Dan ekor-ekor Yahudi yang menjadi satu orang panggil satu racun yang beracun duduk dalam dunia Islam, iaitu orang Syiah yang berasal daripada agama Majusi, Daulah Safariyah. Orang panggil Daulah Majusi lah, Daulah semua pi. Dia bertapak di Persia ni. Daulah Persia dulu. Walaupun mereka ni celuk Islam, tapi celuk saja. Celuk kata dia ni Islam, mengaku Tuhan, tetapi mereka adalah syirik dengan Allah Ta'ala. Dan mereka sudah ubah agama. Mereka menjadi satu agama yang dahsyat, itu agama Syiah. Bukan Islam. Bukan Islam. Ni umat Islam ni susah.
Umat Islam ni dah duduk dalam keadaan genting. Umat Islam keliling oleh setengah Islam, Yahudi, Nasara, Syiah. Semua dan yang lain selain pada tu juga, bukan sekadar Syiah, bahkan Buza ekstrim, Buza Burma juga peracau umat Islam. Buza padahal kita tengok ajaran Buza bukan ajaran lagu tu. Buza ni ajaran lebih pada apa lagi ajaran dia di segi warak tasawuf dia ni. Buza ni, sebab Buza ni agama yang tak mayungkir tang lo, agama nak kepada sandut agama tak dunia, tak ada bunuh dia ni, bunuh binatang seekor tak ada kasat, tak ciwit tak boleh tak dia. Tapi Buza dalam Burma ni membunuh umat Islam di negeri Arakan, yang mereka ni hidup belum daripada pematang pratet lagi, belum pada perakat. Jadi pemamak ikarak ni orang Arakan, orang Rohingya ni mari duduk dah di kawasan Arakan dah, belum pada dulu Hong Sawadi lagi tapi apabila datangnya dah Burma dalam ikarak daripada Inggeris ni, Raja Kai ataupun Arakan ni boleh jadi negeri bawa masuk dalam Burma, jadi tiket pokrong fisik. Hanya tahun 2505 mulai Burma ilgha yuklub labukan pokrong fisik kerana askar mari guling kerajaan. Dan lepas tu yuklub lalu membuatkan orang Arakan masa lepas pada matu tak ada panggil tak ada sancat. Lepas pada pi 2505 orang Arakan tak ada sancat. Orang Arakan Rohingya, ya Arakan ada dua. Arakan hak Islam ia panggil Rohingya. Arakan Buza suku. Dalam negeri Arakan tu rakyat Kai ni ada dua golongan agama utama, Islam nama Rohingya, dan orang hak bukan Islam nama Arakan. Arakan bukan Islam, Rohingya tu bangsa. Arakan jenis rat panggil di situ, asal panggil Arakan. Dan nama bahasa Burma Yakai. Mana dua ni berlaku bertepur. Dan orang hak Buza tak apa orang Buza, kerana Buza yang agama serupa dengan agama asal orang Burma. Mereka ini diberi sitik parlimen, tapi orang Islam Rohingya tak beri sitik parlimen. Kira siapa pada tahun 2000 55 mulai berlaku peperangan pembunuhan yang siapa sekarang lebih kurang net 4 tahun 5 tahun lah. Lari mati berapa juta, berapa ratus ribu orang yang lari. Kau belakang ni kau teruk, kerana mereka usaha nak apuhkan orang Rohingya daripada bumi Arakan, nak hidup sekadar orang Buza ya. Itu yang kata benar yang berlaku. Umat Islam dalam dunia dalam sekarang ni mana umat yang duduk di tengah kepungan orang-orang Yahudi, orang Nasara dan orang Buza juga, dan Khomeini juga. Umat Islam ni Khomeini juga membunuh umat Islam. Walaupun di kalangan mereka saling bunuh-membunuh. Tetapi apabila telah peracau umat Islam, mereka dapat capurkan tangan di dalam peracaukan umat Islam. Semua ni dibongkarkan oleh Quran belaka. Allah Ta'ala rakyat belaka. Dan mereka ini sebenarnya waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Yahudi kata Nasara tak ada apa, tak ada membuka. Jadi balas dah dia. Tapi apabila datangnya Islam, dan mereka dapat pakak mereka untuk nak peracau umat Islam. Inilah dia makna akibat. Tapi wayamkuruna wayamkurullah. Kita ingat semua bahasa wala tahsabanna Allah ghafilan amma yaf'alul zalimun. Kita yakin bahawa Allah Taala tidak lalai, dan Allah Taala senantiasa memerhati dia. Allah Taala tengok semua terhadap orang yang zalim. Allah Taala tidak lalai terhadap orang yang zalim melakukan kezaliman. Kerana orang zalim ni zalim ni Allah Taala akan balas dengan sekuat-kuat balas orang zalim. Itu doa kita ni. Ada kekuatan lain, mereka kita berdoa semoga Allah Taala menyelamat, Allah Taala selamat, Allah Taala tolong
Allahumma ansuril mustada'afin, Allahumma ansuril mustada'afin. Doa wala satu orang mustada'afin wal muh di kalangan kena zalim, sama ada di Burma, di Syam, di Suria, di mana sahaja umat Islam dunia sekarang ni adalah dizalim, ditinah, dibunuh. Kita ni berdoa kerana doa adalah silah, senjata yang kuat bagi orang beriman, insya-Allah taala lah. Maka sekali itulah sebagai berita luar, mudah-mudahan apa kita dengar dapat mengambil pengajaran, insya-Allah taala. Qul qawli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.